Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama kami, meluangkan waktu dan masih bersemangat untuk mendengar perkongsian daripada kami semua. Baiklah, video ini merupakan siri yang kelima, iaitu siri yang terakhir dalam tajuk yang kami sampaikan. Maka saya akan menerangkan sedikit pengetahuan tentang cara mengurus harta pusaka bagi bawah umur. Selain daripada topik-topik yang telah dibincangkan sebentar tadi, bawah umur juga adalah topik yang penting dalam pengurusan harta pusaka. Barangkali ada dalam kalangan kita juga yang kurang mengetahui bahawa golongan bawah umur ini sebenarnya dalam lingkungan anak-anak yang umur berapa. Jadi untuk pengetahuan semua, bawah umur adalah lingkungan kanak-kanak yang berusia 18 tahun dan ke bawah. Dengan itu, kita perlu mengambil tahu bahawa bukan sahaja orang dewasa dan bukan sahaja golongan ini yang layak untuk mendapatkan harta pusaka. Namun begitu, terdapat juga waris dalam kalangan bawah umur di mana golongan ini tidak mempunyai apa-apa pengetahuan mengenai harta pusaka. Justeru itu, bagi waris-waris di bawah umur, mereka tidak perlu hadir semasa sesi bicara pusaka, manakala mereka akan diwakilkan bagi waris yang lain seperti isteri arwah iaitu ibu mereka sendiri, atau mak ayah arwah iaitu nenek ataupun atuk mereka. Sebaliknya, jika ketiga-tiga wakil ini tidak ada, maka waris yang menjaga mereka boleh wakilkan ke sesi bicara pusaka. Bahagian waris di bawah umur ini sebenarnya mempunyai hak yang sama dengan waris-waris yang lain, di mana mereka juga berhak untuk mendapatkan harta-harta peninggalan seperti harta ahli, iaitu wang tunai, kereta, dan harta tak ahli seperti tanah, rumah dan sebagainya. Namun begitu, anda perlu tahu waris-waris di bawah umur belum layak menentukan penolakan atau hendak mengambil harta pusaka, terutamanya hartanah. Dengan ini, dalam perintah pembagian nanti, anak-anak di bawah umur ini akan mendapat bahagian seperti mana di dalam kiraan faraid dan mengikut pembahagian yang adil dan saksama. Seterusnya, menambah dan menolak bahagian adalah dibolehkan jika ada waris yang lain yang ingin atau berhasrat untuk menolak bahagian mereka dan diberikan kepada anak-anak di bawah umur. Situasi ini boleh dijelaskan melalui contoh yang berikut. Seorang suami yang telah meninggal dunia telah meninggalkan seorang isteri dan seorang anak. Maka, dalam pembahagian harta pusaka sebagai contohnya, anaknya, iaitu anak yang di bawah umur tersebut, telah mendapat pecahan sebanyak 12/24 harta pusaka, manakala ibunya, iaitu isteri si mati, mendapat 3/24. Isteri arwah boleh menolak bahagiannya kepada anaknya daripada memperolehi 12/24 asalnya kepada 12/24 tambah 3/24 iaitu milik ibunya, maka bahagian bagi si anak adalah 15/24 bahagian. Namun begitu, anda semua perlu tahu juga di mana waris di bawah umur tidak boleh sewenang-wenangnya menolak bahagian mereka. Sebagai contoh, pada asalnya, si anak mendapat 12/24 tetapi dia hanya ingin mengambil 6/24 sahaja daripada harta pembagian tersebut, maka itu adalah tidak dibolehkan. Hai, video saya kembali lagi. Sesungguhnya terdapat satu isu yang sering dikaitkan dengan golongan bawah umur dan isu ini sangat popular sehingga membabitkan perkara-perkara yang tidak diundang. Allahuakbar. Jadi adakah anda sudah berjaya menerka isu tersebut? Mari fikir sejenak, apakah isu yang ingin saya sampaikan ini? Adakah anda semua dapat menerka atau masih berfikir lagi? Yes, betul. Tunggu untuk diri sendiri, masing-masing benar sekali isu tersebut adalah isu hadana. Saya tahu anda yang sedang melihat video saya ini bijak-bijak belaka. Namun begitu, saya juga ingin berkongsi sedikit berkaitan dengan isu hadana ini dan apakah kaitannya dengan bawah umur.
Apakah hadana? Persoalan yang memberi tanda tanya kepada ramai orang. Hadana bermaksud penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri, sama ada kanak-kanak itu adalah seorang lelaki maupun perempuan. Waris-waris di bawah umur juga kadang-kadang diikuti dengan isu ini, iaitu hadana, iaitu siapa yang akan menjaga mereka. Kebiasaannya suami yang meninggal dunia, isteri akan mendapat penjagaan anak, manakala isteri meninggal, suami akan mendapat penjagaan anak. Namun, bagaimana pula jika kedua ibu bapa yang meninggal dunia? Dan juga bagaimana jika ibu adalah hilang kelayakan di bawah hukum syarak daripada mempunyai hak terhadap hadana atau penjagaan anaknya? Maka hak itu tertakluk kepada seksyen tertentu dalam mahkamah syariah, iaitu hendaklah berpindah kepada salah seorang yang mengikut susunan keutamaan. Hal ini demikian jika anak di bawah umur mempunyai harta dalam pembahagian pusaka. Bahagian waris bawah umur akan diserahkan kepada penjaga, dan penjaga anak di bawah umur itu hanya boleh menggunakan harta itu bagi tujuan sara hidup dan keperluan anak itu sahaja, setakat mana yang wajar. Sebagai kesimpulannya, golongan bawah umur juga mempunyai hak dalam mendapatkan bahagian harta pusaka sebagaimana mereka layak untuk mendapatkannya. Dengan itu, golongan yang bertanggungjawab haruslah mempunyai pengetahuan tentang perkara ini agar mampu membantu mereka, kerana jelas sekali mereka belum terdedah dan tidak mengetahui tentang pengurusan harta pusaka. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan sebentar tadi memberi sedikit pengetahuan untuk anda semua. Assalamualaikum.